أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. وقالوا قلوبنا غلف, dan mereka yakni kaum Yahudi berkata pula, qulubuna ghulf, hati kami tertutup, tidak dapat menerima Islam. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bukan masalah tertutup, sebenarnya hati mereka tidak tertutup, tetapi Allah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Apabila dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi jalan untuk mereka melihat hidayat sebagai satu panduan, pedoman untuk menuju ke jalan yang lurus. Faqalilan ma yu'minun, sedikit benar dari kalangan mereka, yakni kaum Yahudi yang beriman. Faqalilan ma yu'minun, sedikit benar mereka yang beriman. Sambungan pada ayat yang dibicarakan sebelum ini, yaitu Yahudi adalah satu kumpulan yang sangat sombong dan takabur. Fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun, oleh kerana mereka ini sombong, maka mereka mengharuskan diri mereka untuk membunuh Nabi dan untuk mendustakan Nabi. Sebahagian mereka membunuh dan sebahagian daripada Nabi itu dibunuh, dan sebahagian daripada mereka didusta. Sampai begitu sekali kaum Yahudi ini sombong dan ta'assub. Antara perkara yang mereka ta'assub ialah mereka tidak dapat menerima kedatangan Nabi-Nabi selain daripada Nabi Musa. Nabi Muhammad mereka tidak boleh beriman dengannya kerana mereka mahu Nabi mereka tetap Nabi Musa. Nabi Isa AS dibangkit selepasnya, mereka tidak boleh terima Nabi Isa sebagai Nabi, mahu juga Nabi Musa. Sedangkan syariat yang diutuskan kepada Bani Israel ini merupakan syariat yang semasa. Syariat yang diutuskan kepada Bani Israel untuk mengobati penyakit mereka sahaja, tidak diperluaskan. Sedangkan bumi ini ada Bani Israel dan bukan Bani Israel. Bagaimana nak dibekukan Nabi itu khusus kepada Bani Israel dan tetap Nabi Musa sampai bila-bila, sedangkan Nabi Musa didatangi untuk mengobati satu penyakit. Apabila penyakit itu sembuh ataupun pastinya tidak sembuh juga walau bagaimanapun, mahulah ditukar kepada Nabi yang lain, ataupun pesakit itu tukar kepada ubat yang lain. Tetapi sebahagian daripada Bani Israel yang ta'assub ini, mereka ta'assub kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa bukan setakat itu saja, tetapi mahulah darahnya datang daripada darah keturunan khusus, keturunan Israel. Di sini apabila mereka didakwah untuk beriman kepada Nabi lain, kepada Nabi Muhammad, umpamanya Nabi Muhammad dalam konteks ayat ini, mereka menjawab qulubuna ghulfun, hati kami tertutup. Dalam bahasa Arab disebutnya ghilaf. Ghilaf ini kulit buku, dia panggil ghilaf, kulit buku. Kalau hati itu ada ghilaf, maknanya dia ada bungkusannya, mesti dibuka terlebih dahulu, tetapi kami tidak sedia membukanya. Kami tidak bersedia untuk membuka hati yang ada kulit ini, ada ghilaf ini, kerana jalan untuk dipergi dan untuk dimasukkan itu ialah iman kepada Nabi Muhammad, sedangkan kami mahu iman kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa, bagaimana orang yang sudah ada Nabi Musa yang lebih baik darahnya keturunan Israel, tiba-tibanya nak tukar kepada Nabi Muhammad yang darahnya tak nak kena mengena dengan Nabi yang mereka anggap sebagai suci, yang mereka dewakan itu.
Balla'anahumullahu bikufrihim, sebenarnya bukan masalah tertutup, tetapi Allah laknat kepada mereka dengan sebab kekufuran mereka. Kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad, kepada kitab selain daripada kitab Taurat itu, sebenarnya Allah laknat, Allah kutukkan kepada mereka. Seseorang manusia apabila menerima kutukan Allah, tidak ada lagi jalan yang boleh selamat. Tidak ada lagi jalan yang lebih selamat yang boleh menyelamatkan diri mereka. Hidup manusia dan juga selain daripada manusia, semua makhluk Allah bergantung kepada pertolongan Allah dan rahmatnya pada setiap detik dan setiap masa. Apabila sedikit saja waktu Allah jauhkan daripada rahmatnya, lalu ditukarkan dengan laknat, maka tidak lagi keluar pintu. Tidak ada lagi jalan yang boleh menyelamatkan mereka. Mereka pastinya jatuh. Yahudi demikianlah. Sebenarnya bukan masalah hati yang tertutup. Kalau hati yang tertutup itu maknanya dia mempunyai kuasa penuh dalam menentukan baik buruk dia. Sebenarnya tidak. Apabila dilaknat oleh Allah, hukuman Allah mengatasi hukuman mereka. Allah hukumkan mereka dengan dikutuk, yakni dijauhkan daripada pertolongan. Apabila dijauhkan daripada pertolongan, hati tertutup. Nampak baik perkara yang baik, dilihatnya buruk, buruknya dilihatnya baik. Demikianlah apabila seseorang itu mendapat dikutuk ataupun dilaknat oleh Allah. Oleh kerana itu dalam hubungan antara manusia dengan Allah, kita seharusnya memandang kecil diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memandang kecil, seolah-olahnya kita tidak ada sesuatu pun yang boleh kita tentukan, yang boleh kita tentu sendiri. Malah penentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah diredha dan diterima dengan sebaik-baiknya, gitu. Sebab itulah kita selalu sebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya kunci hidup. Kunci hidup, kerana Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini di mana-mana pun kita pergi dan dalam waktu mana sekalipun kita hidup, Rahman dan Rahim Allah yang menentukan keselamatan diri kita, baik buruk masa depan kita, berjaya dan tidak berjayanya kehidupan kita, penuhnya bergantung pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itulah kita disuruh memulakan semua pekerjaan kita dengan Ar-Rahman dan Rahim. Dengan Rahman dan Rahim inilah kita jauh daripada kutukan Allah. Balla'anahumullahu bikufrihim, malah Allah Subhanahu wa taala tutupkan, laknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Dua perkara. Laknat Allah tidak akan laknat secara membuta-tuli, tidak, tetapi ada sebab-sebab mengapa dia laknat. Kerana dia kufur. Kafara yakfuru, kita sebutkan dahulu, kafara artinya tutup. Bagaimana tutup? Kita katakan satu bekas apabila ditutup, maka tidak akan masuk di dalamnya sesuatu yang baru. Perkara yang baru yang ingin dimasukkan ialah iman. Hati bagaikan satu bekas. Apabila di dalam bekas ini, di dalam hati ini ada sesuatu namanya dusta, namanya buruk akhlak, namanya tidak beriman, berada dalam hati. Kalau dia ditutup, iman tidak akan masuk. Apabila iman tidak boleh masuk, tidak ada sebab mengapa dia akan terima rahmat Allah. Sedangkan tidak ada sebab-sebab yang boleh rahmat pergi padanya. Apabila kufur ada, maka tidak ada ruang lagi untuk dimasuki hidayat. Maka pada ketika itu apa yang berlaku? Yang berlaku ialah laknat Allah. Laknat disebabkan kekufuran mereka. Balla'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran. Artinya soal iman dan kufur ini pun dia bergantung pada sebab dan musabab. Sebab dan musabab ini satu peraturan yang ada di dalam dunia ini. Peraturan dalam dunia, iaitulah sesuatu tidak akan berlaku tanpa sebabnya. Mesti ada sebab. Mengapa dia jatuh? Mengapa dia naik? Mengapa dia turun? Mengapa dia besar? Mengapa dia kecil? Mesti ada sebab yang bergerak di sebalik itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu musabbibul asbab, yang menciptakan semua sebab-sebab itu.
faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Tidak ditolak, tidak dinafikan antara Yahudi bukan semuanya kafir tidak. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina al-yahuda wan nasara. Kamu akan dapati orang yang paling baik di antara mereka pun ada di antara mereka Yahudi dan Nasara. Zalika bi anna minhum qissisina wa rubbana, antara mereka ada padri-padri dan ada rahib yang beribadat di dalam rumah-rumah ibadat mereka. Ada di antara begitu. Allah tidak menafikan bahawa sebahagian kecil ada di kalangan orang Yahudi itu yang baik-baik. Faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka itu beriman. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, maksudnya Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada dalam kitab Taurat mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang rasul nabi pembawa kitab itu. Di dalam kitab Taurat, padri-padrinya membaca ayat-ayat tentang kebangkitan Nabi pada akhir zaman, Nabi Muhammad. Segala sifat-sifatnya, perangainya, tubuh badannya, gerak-gerinya, keturunannya, semua sekali dibicarakan dalam kitab Taurat. Yahudi sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah kelahiran Nabi yang kamu janjikan itu. Ya Allah, percepatkanlah kebangkitan Nabi. Mereka mengharapkan begitu. Kenapa? Kerana mereka berhadapan dengan kaum musyrikin yang menolak Taurat mereka, yang menolak Nabi mereka. Musyrikin semuanya ditolak, yang tidak ditolak berhala mereka. Pada zaman ini Yahudi merasa cemas menghadapi kaum musyrikin kerana akidah kaum musyrikin yang jauh, yang tidak boleh serasi sama sekali dengan akidah mereka, dengan kitab, dengan wahyu. Pada ketika itu harapan mereka dunia akan baik selepas kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad dibangkit, mereka lihat sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat, tetapi kepentingan mereka tergadai, kepentingan mereka habis, sebab Yahudi sudah tidak ada lagi selepas kebangkitan Nabi Muhammad. Yahudi tidak ada, yang adanya ialah agama yang diridai Allah seperti mana yang dibicarakan di dalam kitab Taurat mereka. Ini disebutkan di sini, tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada di dalam kitab Taurat mereka, sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik, kemenangan dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu, pembawa kitab Al-Quran. Setelah datang, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi, setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, kafaru bihi, mereka mengingkarinya, ingkari Nabi Muhammad. Fala'natullahi 'alal kafirin, dengan demikian laknat Allah menimpa orang-orang kafir ingkar itu, yakni Yahudi. Kerana sebaik saja Nabi Muhammad dibangkit, mereka pun terus berpaling tadah daripada orang yang mereka tunggu-tunggunya dahulu. Dalam semua agama ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, seolah-olah mereka hampir berputus asa. Apabila berputus asa, mereka menunggu sesuatu yang lain akan datang. Yang lain kalau datang serasi dengan hawa nafsu mereka, boleh jadi mereka terima. Tetapi kehendak Allah tidak akan sama dengan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia selalunya menariknya untuk menggelincirkan perjalanan hidupnya. Yahudi pada ketika ini menunggu kebangkitan Nabi Muhammad. Umat Islam pada hari ini menunggu kebangkitan Mahdi. Tunggu, apapun akan berlaku akan baik, turun Mahdi yang jalan. Turun Mahdi barulah baik. Seolah-olahnya macam tu, untuk mengobati kelemahan dan memperbaiki keadaan yang ada pada hari ini. Seolah-olahnya mau berputus asa. Setengahnya pula menunggu kedatangan Nabi Isa alaihissalam untuk membantu kebangkitan Islam.
semuanya ini sebenarnya tidak menjadi suatu perkara yang penting bagi manusia, bagi umat ini. Datang tak datang Mahdi tidak jadi masalah, tetapi tanggungjawabnya ialah beriman kepada kitab yang diturun oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kena mengena dengan Mahdi. Hanya dia sebagai suatu akidah, sama ada akidah itu satu akidah yang qat'i ataupun tidak qat'i, itu bicaranya dalam perkara layak tak layak untuk dijadikan sebagai akidah. Tetapi kedatangan itu, kepercayaan itu digantung oleh mereka yang sudah berputus asa dengan Islam. Orang yang sudah berputus asa, mereka menggantungkan harapan mereka kepada Imam Mahdi dan kepada Nabi Isa, sebagaimana Yahudi pada suatu ketika dahulu menggantungkan harapan mereka untuk memperbaiki agama Yahudi itu dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manusia yang memuja nafsu, manusia yang ta'assub pada darah dan bangsa mereka, sukar untuk dipulihkan sama sekali. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah. Katanya, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, apabila datang kepada mereka apa yang mereka kenal, yakni Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran, kafaru bihi, mereka kufur, engkar padanya. Fala'natullahi 'alal kafirin, laknat Allah juga yang menimpa orang kafir engkar itu, yakni Yahudi yang menolak Nabi Muhammad ini tetapnya kafir. Mereka itu kafir. Kemudian seterusnya, bisa masytaru bihi anfusahum, wallahu